Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Anwar Jundi bin Zulkifli bernombor metrik 1190495. Hari ini kumpulan kami akan membedah tajuk hasil kajian kami, iaitu krisis alam sekitar dan impaknya terhadap ekosistem dan peradaban manusia. Kita beralih pula pada skop kajian. Kajian ini akan memfokuskan pada impak ataupun kesan yang akan terjadi pada ekosistem maupun peradaban manusia disebabkan oleh faktor-faktor krisis alam sekitar yang terjadi secara global ini. Okey, skop yang dimaksudkan ini pula terbahagi pada dua, iaitu kesan yang berlaku pada ekosistem dan kesan yang berlaku pada manusia. Manusia pula meliputi aspek seperti ekonomi, sosial dan politik. Pertama, kajian menumpukan kepada faktor-faktor yang menjadi punca tercetusnya isu krisis alam sekitar ini. Boleh dikatakan kita mengkaji faktor-faktor apa yang penyebab berlakunya krisis alam sekitar ini. Manakala kedua pula, kajian ini menumpukan pada impak-impak yang berlaku ke atas ekosistem dari segi laut, bumi dan hidupan flora dan fauna. Justru kajian ini tidak akan mengkaji apa-apa yang tidak terkait dengan krisis alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Fahmi bin Ramli, bernombor metrikan 1192570. Hari ini saya akan membicarakan tentang definisi krisis alam sekitar. Alam sekitar dalam bahasa Inggeris disebut environment, memberi maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekiranya berdasarkan terjemahan literal, maka perkataan alam sekitar adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Seterusnya, masalah pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran, menyebabkan terganggunya keselesaan dan kemandirian kehidupan. Kita beralih pula pada faktor-faktor krisis alam sekitar dari segi ekonomi. Terdapat tiga, iaitu ekonomi seseorang individu, penggunaan agrikultur dan urbanisasi. Bagi ekonomi seseorang individu, jika individu itu tinggal di kawasan pedalaman atau mempunyai tahap ekonomi yang rendah, mereka cenderung untuk menggunakan lebih banyak hasil hutan seperti tumbuh-tumbuhan ataupun pokok, dan ini mampu menyebabkan krisis alam sekitar berlaku. Seterusnya, penggunaan agrikultur. Penggunaan baja-baja kimia dalam agrikultur mampu merosakkan struktur bumi dan merosakkan tanah itu sendiri. Ia menyebabkan kualiti tanah menurun dan ini mampu menyebabkan krisis alam sekitar berlaku. Walaupun dilihat penggunaan agrikultur mampu menjana ekonomi, namun jika tidak berhati-hati dalam menggunakan baja kimia, ia mampu merosakkan alam sekitar. Yang ketiga, urbanisasi. Apa yang berlaku sekiranya urbanisasi ini terjadi ialah penolakan bandar akibat permintaan ramai dari segi tempat tinggal dan sebagainya. Penolakan di tempat tertentu mampu mencetuskan ketidakseimbangan alam sekitar di kawasan bandar dan ini mampu merosakkan struktur-struktur bumi dan tanah. Akibat daripada pembinaan bangunan-bangunan dan pemusnahan hutan-hutan untuk dijadikan bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran bin Harif Fazila, nombor metrik 1192922, akan memberi presentasi tentang faktor krisis alam sekitar terhadap dari segi sosial. Faktor yang pertama ialah kurangnya kesedaran dan perhatian terhadap alam semula jadi. Seperti yang kita tahu, dari segi sosial, dari peringkat sosial, kurangnya pengetahuan atau sifat ingin tahu akan alam semula jadi akan membawa kepada krisis alam semula jadi, iaitu masyarakat tidak ingin belajar ataupun sekurang-kurangnya membaca perkara-perkara yang merosakkan bumi ini. Dengan ini berlakulah perkara-perkara yang tidak dipertanggungjawabkan, seperti pembakaran terbuka, pembuangan sampah di merata tempat, kurangnya kebersihan. Ini juga memberi kesan terhadap, ini merupakan antara faktor terjadinya
faktor jadinya krisis alam semesta kita ini pada tingkat sosial. Seterusnya ialah kemiskinan. Kita tahu dalam satu masyarakat tu kemiskinan, dengan adanya masyarakat yang miskin dan tidak berkemampuan untuk tidak berkemampuan untuk ataupun tidak ada masa untuk menjaga alam sekitar disebabkan ingin mencari duit ataupun ingin terus hidup. Ini orang-orang yang mempunyai masalah ini, mereka tidak mempunyai duit untuk beli barang keperluan, dan mereka menggunakan antara salah satu caranya ialah seperti dalam cara tradisional, iaitu pergi memburu haiwan, membuat tebang pokok-pokok yang tidak patut ditebang, dan ini dia merosakkan ekosistem alam semesta jadi. Inilah antara faktor-faktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan politik dan krisis alam sekitar. Faktor politik punca krisis alam sekitar. Yang pertama, tiada kesedaran pentingnya alam sekitar, terutamanya di kalangan ahli-ahli politik. Ini akan membawa kepada perkara seperti pembuangan sampah secara merata yang semakin menjadi norma di kalangan rakyat, yang akan membawa kepada berlakunya krisis alam sekitar seperti pencemaran sungai dan hutan dan laut. Seterusnya, kurang pemantauan terhadap aktiviti perhutanan. Ini akan membawa kepada pembalakan haram yang berleluasa, yang semestinya akan menghasilkan krisis alam sekitar seperti tanah runtuh, dan akhir sekali kemodenan yang melumpuhkan alam sekitar. Contohnya, perkara yang akan menjadi faktor terhadap krisis alam sekitar daripada perkara ini adalah pembebasan gas rumah hijau yang meningkat, yang akan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Kesan negatif pencemaran alam sekitar iaitu kesan terhadap ekosistem laut. Sampah plastik semakin hari semakin teruk membantutkan kebolehan hidupan marin untuk membiak dan membesar. Ini menyebabkan ikan tidak mampu membiak dan spesies ikan akan pupus. Yang kedua, pencemaran industri mengalir ke laut, terutamanya dari negeri-negeri perindustrian. Perlu diberi perhatian kerana pencemaran itu boleh menjejaskan hidupan marin, seterusnya sumber makanan dan ekonomi nelayan tradisional. Yang ketiga, kesan pembuangan sisa minyak dan tumpahan dari kapal juga memberi kesan kepada nilai keindahan alam seperti mendatangkan bau busuk kepada penduduk berdekatan. Kesan krisis alam sekitar terhadap ekosistem bumi telah menyebabkan kerosakan tumbuh-tumbuhan disebabkan pencemaran air. Secara tidak langsung telah menyebabkan bumi kekurangan sumber makanan. Di seluruh, haiwan-haiwan juga terancam dan terbunuh dengan pencemaran udara yang dilepaskan oleh kilang-kilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan kesan terhadap haiwan daripada krisis alam sekitar. Yang pertama, haiwan akan kehilangan habitat. Ini disebabkan faktor manusia yang bersikap rakus dan tidak bertimbang rasa. Contohnya, banyak hutan telah dibuka untuk tujuan penanaman seperti tanam pokok kelapa sawit. Hal ini kerana minyak itu merupakan salah satu sumber ekonomi Malaysia yang utama. Selain itu, pembangunannya tidak terancang dan aktiviti pembalakan haram seperti menebang pokok yang mempunyai nilai yang tinggi seperti pokok jati dan pokok cengal di hutan-hutan tropika yang menyebabkan banyak haiwan kehilangan habitat. Apabila haiwan kehilangan habitat, mereka juga akan kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Ia juga turut memberi kesan terhadap perkembangan populasi binatang sehingga benar-benar sudah mengalami kepupusan. Kemusnahan habitat merupakan punca kepupusan spesies yang paling utama di seluruh dunia. Seterusnya, kesannya adalah berlakunya kehilangan variasi genetik.
Apabila sesuatu populasi mengalami kekurangan gen, maka mereka akan mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan alam. Baiklah, variasi genetik ini sangat penting bagi sesuatu spesies kerana mereka untuk mengekalkan keupayaan mereka berinteraksi dalam pelbagai keadaan. Contohnya, aktiviti manusia seperti memburu, menangkap hidupan darat dan laut memberi kesan terhadap keseimbangan populasi spesies dengan menjadikan jumlah populasi semakin berkurang. Oleh itu, apabila sesuatu populasi spesies ini semakin berkurang, maka variasi genetik juga semakin berkurang. Kita beralih pula pada impak krisis alam sekitar terhadap ekonomi. Okey, yang pertama, menjejaskan golongan yang berpendapatan rendah. Okey, sekiranya golongan berpendapatan rendah ini menghadapi masalah akibat krisis alam sekitar seperti terjadinya tanah runtuh dan menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal, mereka akan dibebani oleh masalah kewangan kerana mereka tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Ataupun jika mereka terkesan akibat pencemaran udara, mereka terpaksa mengeluarkan wang untuk pergi ke hospital. Ini dilihat sebagai menjejaskan golongan yang berpendapatan rendah. Poin yang kedua, membawa perubahan yang mendalam dalam sektor pelancongan dan aktiviti rekreasi. So, tentunya sekiranya berlaku masalah krisis alam sekitar di kawasan pelancongan tersebut, kawasan tersebut harus ditutup ataupun tidak mampu berfungsi sebagai kawasan pelancongan dan tumpuan orang ramai. Ini dilihat sebagai mampu menjejaskan ekonomi negara dan ekonomi setempat yang bergantung pada aktiviti pelancongan sebagai pendapatan. Okey, poin yang ketiga ialah mempengaruhi harga aset. Okey, sekiranya berlakunya krisis-krisis alam sekitar, sudah tentunya ia memberikan kesan pada harga aset di kawasan-kawasan yang mudah terjejas maupun yang terdedah dengan krisis alam sekitar ini. Dan pihak pemaju juga mungkin mengiklankan kawasan-kawasan yang bebas daripada krisis alam sekitar dengan harga yang lebih tinggi kerana permintaan yang lebih banyak daripada pembeli. Okay, seterusnya saya juga akan sentuh perkara iaitu kesan krisis alam sekitar dari segi sosial. Okay, kesan yang pertama ialah kesan yang pertama ialah dia memberi dia menjejaskan kesihatan masyarakat itu sendiri dengan berlakunya krisis alam semesta menjadi ini. Masalah seperti kesakitan, masalah seperti kesukaran bernafas, kardiovaskular, penyakit jantung, semua itu dan lain-lain, dia memberi kesan di atas daripada krisis alam semesta menjadi ini. So, antara golongan-golongan yang sering terdedah dengan krisis ini ialah golongan miskin kerana mereka tidak mempunyai wang atau kurangnya pendapatan untuk menampung dari segi kesihatan. Dan seterusnya, antara kesan krisis ini ialah bukan antara kesan yang positif kita boleh katakan, iaitu memberi kesedaran kepada orang ramai. Dengannya hari ini orang ramai sekarang menjadi lebih aware dengan keadaan sekeliling mereka, dengan mana bumi sekarang semakin teruk dengan keadaan yang sekarang dengan ini. Jadi kebanyakan orang ramai mengambil inisiatif dan mereka ingin belajar akan benda ini, dan berlakunya lah gotong royong, itu ada forum-forum mengenai ini untuk mengedukasikan orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak mendapat mengambil masa untuk mengambil tahu benda ini. Dan ini penting kerana dengan adanya ilmu-ilmu tentang kesedaran ilmu ini, dia juga memberi kesedaran pada orang ramai akan berapa pentingnya krisis alam sekitar ini, kenapa kita perlu untuk menghindari perkara-perkara ini dan mengurangkan perkara-perkara ini. Dan ini itulah saya punya presentasi. Terima kasih. Kesan krisis alam sekitar terhadap politik. Ia akan menjelaskan penting alam sekitar terhadap politik sebuah negara, dan akan berlakulah perkara seperti semakin banyak kempen penjagaan alam sekitar diperkenalkan. Kempen-kempen seperti cintailah sungai kita. Seterusnya, undang-undang hutan diperketat. Satu contoh yang menampakkan perkara ini terjadi adalah termaktunya Akta Perhutanan Negara 1984. Akhir sekali,
penggunaan teknologi hijau semakin meluas. Tanpa kesedaran ahli politik ataupun tanpa berlakunya krisis alam sekitar di sebuah tempat itu, maka mana datangnya kesedaran untuk menggunakan teknologi hijau ini? Maka jika kita melihat perkara seperti penggunaan tenaga yang tidak mencemarkan alam itu semakin meluas, maka itu boleh dikira sebagai suatu kesan atau kesanlah terhadap politik sebuah negara itu yang terkesan daripada berlakunya krisis alam sekitar. Daripada pembentangan ini, kita boleh simpulkan yang krisis alam sekitar ini bukanlah suatu perkara yang boleh dibuat main, tapi ini merupakan suatu krisis ataupun perkara yang boleh mengancam nyawa dan harta kita. Jadi sebagai rakyat, kita haruslah menyokong usaha-usaha negara kita dalam mengelakkan perkara seperti krisis alam sekitar ini daripada menimpa negara kita. Dan itu sahajalah pembentangan kami pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.